Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa'allimna at-ta'wil wahdina siratikal mustaqim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Amma ba'd. Qala nabiyyuna Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi hadithihi asy-syarif, min sa'adatil mar'i istikharatuhu rabbahu. Min sa'adatil mar'i istikharatuhu rabbahu wa ridahu bima qada. Wa min syaqa'il mar'i tarkuhul istikharah wa 'adamur ridahi ba'dal qada. Rawahu al-Bazzar wa ma'nahu inda Imam Ahmad wa Tirmizi rahimallahu ta'ala. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadisnya, di antara kebahagiaan seseorang tersebut ialah dia memohon petunjuk daripada Tuhannya, dan setelah mana dia memohon petunjuk kepada Tuhannya, dia redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Tuhan. Dan di antara kecelakaan seseorang itu ialah apabila dia meninggalkan memohon petunjuk dan dia akan tidak redha terhadap sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Tirmizi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama-tama marilah kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana alhamdulillah pada tengah hari ini kita dapat dipertemukan dalam kita menyambung sesi perbahasan dan perbincangan mengenai buku Iman dan Kehidupan yang dikarang oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi hafizallahu ta'ala. Semoga apa yang kita bincangkan dan kita bahaskan sedikit sebanyak mendapat pencerahan dan juga menjadi asbab untuk kita menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam mukadimah hadis yang kita bacakan pada tengah hari ini ialah suatu hadis yang merujuk kepada sifat redha seseorang ataupun tidak redha seseorang tersebut. Ini adalah merupakan bab yang baru untuk kita bahaskan bermula pada petang ini mengenai ar-ridha, iaitu keredaan, yang mana dalam hadis tersebut Nabi menyebutkan bahawasanya di antara kebahagiaan yang akan diperolehi oleh seseorang tersebut ialah apabila dia memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan dia akan redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perkara yang pertama. Yakni ia bermaksud bahawasanya kebahagiaan seseorang tersebut ialah apabila dia memohon setiap perkara yang hendak dilaksanakan ataupun setiap keputusan yang hendak diambil, dia memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
apabila dia menggunakan jalan petunjuk, iaitu dengan bahasa kita pada hari ini, solat sunat istikharah, iaitu solat sunat memohon petunjuk. Istikharah ini asal perkataan daripada khiyar, iaitu pilihan. Apabila menggunakan wazan istaf'ala, bermaksud yuqsidu bihi at-talab, iaitu bermaksud memohon. Sebab itu dalam solat sunat istikharah kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni astakhiruka bi qudratika wa ilmika. Allahumma, ya Tuhan, aku bermohon kepada Engkau memberikan suatu pilihan berdasarkan daripada kekuasaan dan keilmuan-Mu untuk memberikan sesuatu perkara yang terbaik dan juga yang mendapat keredaan di sisi-Mu. Apalah barang kiranya hari ini, sekiranya perkara yang kita putuskan tersebut, kita merasakan itu adalah merupakan keputusan yang terbaik tanpa kita merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dengan arti kata yang lain, tidak memohon petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala, bimbang-bimbang keputusan ataupun apa yang kita pilih tersebut dia tidak mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itu Islam menganjurkan solat sunat istikharah. Perkara pertama kita ialah bagaimana Islam mengajar kebahagiaan seseorang tersebut apabila dia menjadikan Tuhan sebagai tempat untuk memberikan jalan dan cadangan untuk pemilihan yang terbaik. Itu dinamakan sebagai istikharah. Maka apabila kita menggunakan jalan istikharah ini, maka keputusan tersebut kita telah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila mendapat keputusan ataupun dengan bahasa imannya iaitu dengan ketentuan, maka ketika itu kita akan merasakan redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa boleh timbul? Kerana kita pada asasnya dan pada awalnya kita telah menyerahkan pemilihan tersebut kepada seseorang, kepada Zat yang Maha Agung, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Hari ini jadi terbalik, ataupun hari ini dikecilkan skop istikharah. Istikharah ini hanya dibuat ataupun dilaksanakan apabila hendak memilih jodoh. Sedangkan istikharah ini diluaskan konteks tersebut. Kita buat setiap hari untuk kita melaksanakan keputusan maupun tindakan, apa-apa perbuatan, yang penting benda itu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak pilih jalan A ataupun B. Jalan A kita kenal, jalan itu adalah jalan yang baik, jalan B itu jalan yang batil. Maka apabila kita melaksanakan solat sunat istikharah, kita jadikan kita jadikan rutin harian, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala akan memandu kehidupan kita dalam seharian untuk kita memilih yang terbaik. Dan yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kecelakaan terhadap seseorang individu tersebut ialah apabila dia meninggalkan istikharah. Istikharah ataupun ketika itu dia tidak merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak merujuk sesuatu perkara maupun tindakan ataupun keputusan, maka ketika itu wa'adamu ridha ba'da qada, maka ketika itu dia tidak merasakan redha terhadap apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana dia merasakan keputusan ataupun apa-apa ketentuan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ianya adalah suatu perkara yang dia tidak berapa nak suka. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawasanya moga-moga apa yang kamu benci itu adalah suatu perkara yang baik, dan kemungkinan juga kata Allah Subhanahu wa taala benda yang kamu suka itu adalah perkara yang tidak baik ataupun tidak dibenci, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu Nabi mengajar kepada kita, keredaan ini adalah merupakan sifat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam sifat qada dan juga qadar Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan,
Inna Allah azza wa jalla biqistihi ja'ala al-farha war-ruha fir ridha wal yaqin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan keadilannya dengan Allah Subhanahu wa taala mencipta ataupun menjadikan kegembiraan dan juga roh, iaitu ketenangan dalam diri itu dalam keadaan keredaan dan keyakinan. Wa ja'ala al-humma wal huzna fi sukhti wasyakki atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi juga bahawasanya Allah Subhanahu wa taala ini juga menjadikan kegelisahan, kesedihan di dalam kemurkaan dan juga dalam keadaan keraguan. Bermaksud dalam hadis ini, Nabi nak menyampaikan kepada kita bahawasanya adilnya Allah Subhanahu wa taala ini, sampaikan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan dalam diri manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala pisahkan siapa yang akan memiliki kebaikan dan siapa yang akan memiliki keburukan. Dalam arti kata yang lain, siapa yang boleh ataupun siapa yang bakal mendapat kebahagiaan, dan dalam masa yang sama ataupun dalam situasi yang lain dia mendapat kepada kecelakaan ataupun ketidakbahagiaan. Maka Nabi SAW menyatakan dalam hadis ini ialah sesungguhnya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ciptakan kebahagiaan, ketenangan jiwa ini pada keredaan dan keyakinan. Dengan arti kata yang lain, kata Nabi SAW, adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala cipta kegembiraan, Allah Taala cipta ketenangan ini bagi mereka yang ada sifat keredaan dan juga bagi mereka yang ada sifat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis yang pertama kita sebutkan tadi bahawasanya Nabi kata bahawasanya orang yang bahagia ini adalah orang yang mana memohon petunjuk dan dia akan redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis kedua ini Nabi nak pesan kepada kita bahawasanya ketenangan ataupun kegembiraan yang akan lahir, dia tidak akan lahir melainkan ada sifat redha dan juga keyakinan terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala nak tentukan. Dan pada perenggan ataupun pada perkataan yang kedua pula, Nabi menyebutkan bahawasanya adilnya Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala ciptakan kegelisahan, Allah Taala ciptakan kesedihan dalam keadaan kemurkaan dan juga keraguan. Bermaksud keraguan dan juga kegelisahan ini akan didapati bagi mereka-mereka ataupun akan didapati dalam diri mereka-mereka yang mana murka, yang mana tidak suka, yang tidak redha. Tidak redha terhadap apa? Tidak redha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan syak, iaitu bagi mereka yang mana ada keraguan, ada tidak pasti, adakah Tuhan ini adil? Adakah Allah Subhanahu wa taala ini layak bagi aku benda yang hari ini aku dapat kemiskinan, hari ini aku tak lulus kepuasan, hari ini aku rezeki tak berapa banyak. Jadi keraguan dan juga ketidaksukaan tersebut merujuk kepada dirinya tidak boleh terima hakikat bahawasanya Allah Ta'ala telah nyatakan ketentuan yang terbaik bagi dirinya. Cuma dalam bab ini saya nak sentuh sedikit pada tengah hari ini ialah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini kita bukan seperti mana akidah Jabariyah. Majbur ini maksudnya kami tak ada pilihan, no more choice. Kami terpaksa terima, hari ini Tuhan jadikan saya sebagai seorang perompak, jadi saya jadi perompak. Ini salah Tuhan. Ini Jabariyah. Begitu juga dengan Qadariyah, yang menjadikan takdir ini merupakan suatu pilihan daripada Tuhan, yang mana dalam Al-Quran menyatakan maka lahumul khiyar, kamu semua tak ada pilihan. Ini dalil zahir yang diambil. Sedangkan pandangan ahli sunnah wal jamaah menyatakan bahawasanya kita ada usaha. Usaha inilah yang akan menjadi asbab, menjadi perantara untuk kita mencapai rezeki. Usaha ini juga adalah merupakan menjadi perantara untuk kita mencapai kebahagiaan. Usaha ini juga yang akan menentukan syurga ataupun neraka dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Al-Kahfi, kata Allah Subhanahu wa taala apa dia? Wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kebenaran daripada Tuhan kamu, wahai Muhammad. Cerita dulu mengenai kebenaran apa yang ada dalam Islam. Cerita apa yang ada dalam Islam pada hari ini.
Terlebih dahulu kita puji dan juga kita mengucapkan tahniah kepada pasukan Perkim yang baru balik daripada Sabah, yang mensyahadakan ataupun mengislamkan lebih kurang 20 orang. 20 orang ni tuan-tuan bukannya sikit. Kerana dalam Islam, seorang keluar daripada Islam, bergegar ataupun ukhuwah Islam kita perlu ambil. Kerana keluar dalam Islam ini, dalam hukum Islam, istitabah ataupun pohon dia bertaubat selama 3 kali, tak nak taubat, boleh layak ataupun halal darahnya dibunuh. Nak bagi tahu Islam jaga tahap benda ni. Ini kan pula pada hari ini rakan-rakan kita yang duduk di Perkim, yang baru pulang daripada Sabah, yang telah mengislamkan 20 orang yang lahir yang duduk di Sabah pada hari ini. Walaupun kita kata 20 saja, 20 ini dia akan berterusan, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka lah pula yang akan membantu menggerakkan syahadah-syahadah yang ada. Dia jangan bimbang tuan-tuan. Agama Allah Subhanahu Wa Taala ini agama rahmat lil alamin, yang mana dia akan menjadi rahmat sekalian alam. Nabi SAW, kita sentuh sedikit, Nabi SAW ketika mana mengislamkan 12 orang saja, 12 orang saja penduduk Madinah dalam perjanjian Aqabah pertama pada tahun 11 kenabian. Nabi hanya islamkan 12 orang saja. Cuma setelah mana Nabi islamkan mereka pada musim haji pada tahun 11 kenabian, mereka berjanji nak patah balik bertemu Nabi pada tahun 12 kenabian. Dan Nabi hantar dahulu Mus'ab bin Umair untuk ajar kepada mereka apa yang ada dalam Al-Quran dan juga apa yang ada dalam Islam. Pada tahun 12 kenabian, dapat feedback balik, dapat keuntungan, kita kata istilah keuntungan. 12 orang ini yang telah dilantik oleh Nabi, yang telah diislamkan oleh Nabi, dan telah dihantar seorang pula di kalangan sahabat penduduk Mekah, iaitu Mus'ab bin Umair. Akhirnya pada tahun 12 kenabian tuan-tuan, dapat berapa? 75 orang yang baru untuk memeluk agama Islam dalam perjanjian Aqabah kedua. 73 di kalangan lelaki dan 2 orang di kalangan perempuan. Jadi kalau 20, kita gandakan insya-Allah tahun depan, mungkin 80, mungkin 90 orang pula masuk Islam. Kita berdoa kerana itu adalah bukan senjata kita dan usaha daripada kita insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam ayat Al-Kahfi tersebut, Allah Ta'ala kata, wa qulil haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakanlah wahai Muhammad, kebenaran daripada Tuhan kamu, barang siapa nak beriman sila beriman. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang nak beriman silakan beriman, tak nak beriman silakan tak nak beriman. Tetapi Allah Ta'ala mulakan ayat tersebut apa dia? Wa qulil haqqu min rabbikum. Wahai Muhammad, cerita dulu mengenai kebenaran Tuhan kamu. Cerita dulu apa yang ada dalam Islam. Islam ni semua, Islam ni lengkap. Kita ada ekonomi, kita ada pentadbiran, kita ada kenegaraan, kita ada undang-undang, kita ada perbankan, semua dah ada. Maka cerita benda ini dahulu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kalau dah terangkan mengenai apa yang ada dalam agama Islam, dah seru orang masuk Islam, maka kalau dia tidak mahu beriman, silakan tak nak beriman. Kerana Islam tidak ada rugi ataupun tidak ada kerugian apa-apa sekiranya kamu tidak mahu beriman kepada Allah SWT. Tetapi yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, kerja kena buat dulu. Ini yang dimaksudkan dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, usaha. Sebab itu pada hari ini orang tidak boleh menyatakan suatu kesalahan dan kezaliman kepada Tuhan dengan menyatakan ini kerja Tuhan lah, Tuhan yang menyebabkan saya jadi pencuri, perompak, perogol dan sebagainya. Sebab saya tidak ada apa-apa, segalanya ketentuan daripada Tuhan. Dan kita bukan akidah yang kita sebutkan daripada awal tadi. Ahlussunnah wal Jamaah, kita ada al-khiyar, kita ada pilihan, dan juga kita ada al-kasbu, iaitu usaha. Yang usaha inilah hasil daripada kehendak diri kita, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan sesungguhnya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Ta'ala katanya tidak akan mengubah nasib sesebuah kaum, tidak akan ubah diri manusia, melainkan dia nak ubah diri dia sendiri. Bermaksud ia ada kehendak. Sebab itu Allah Ta'ala berikan kehendak kepada manusia. Sama ada kamu nak beriman, sila beriman. Kalau tidak mau beriman, silakan. Kerana di akhirat kelak Allah Ta'ala tidak akan menjadikan hujah bahawa saya tidak mendapat tahu, saya tidak mendapat maklum bahawa saya kena beriman di Kuala Lumpur pada ni. Tidak. Kerana kita sudah menjadi insan mukallaf. Insan mukallaf ini ada 4 syarat. Yang pertama balik, yang kedua akil, yang ketiga dinamakan salimul hawas, panca indera lengkap, tak buta, tak
tak bisu, yang mana benda ini adalah merupakan jalan untuk mendapat ilmu. Yang keempat, kata ulama akidah bahawasanya yang keempat bermaksud kamu sampai dakwah. Hari ini Islam dah sampai di Malaysia, Islam dah sampai di Semenanjung, Islam dah sampai di seluruh, kita katakan, penusuk yang ada di Malaysia. Maka tidak ada istilah di depan Allah Subhanahu Wa Taala kamu akan berujar, saya Islam di tempat saya tak berapa nak sampai. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Isra ayat 15, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasulah, bahawasanya kami tidak akan mengazab sesebuah kaum sehinggalah kami utuskan seorang rasul, seorang utusan, seorang yang akan bawa risalah. Maka hari ini tak ada istilah saya tak sampai dah Islam, jadi Allah Ta'ala jangan azab saya sebab saya tak sampai lagi Islam. Tidak boleh. Bahkan saya sebutkan pada hari ini, orang asli ataupun orang pedalaman sekalipun, kita dah ada jabatan hal ehwal orang asli contohnya, dan dia ada bahagian agama. Maksudnya dakwah dah sampai di pedalaman dan sebagainya. Maka tidak ada hujah pada hari ini saya bukan mukallaf, saya boleh berdepan dengan Tuhan bahawasanya saya tak sempat masuk Islam disebabkan saya tak sampai dakwah dan sebagainya. Ini semua adalah merupakan suatu perkara yang tidak berlaku pada hari ini, sedangkan Islam sudah tersebar dengan luas pada hari ini. Sebab itu Allah Ta'ala kata, wa qulil haqqu min rabbikum, kerja kena buat dulu, kita sampaikan dulu. Kalau dia tak nak beriman, setelah mana kita seru, kita ajak, kita doa supaya dia ikut Islam dan sebagainya, kalau dia tidak mahu, faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Kalau nak beriman, silakan beriman. Tak nak beriman, itu urusan kamu dengan Allah Ta'ala. Saya sebagai seorang berdakwah, saya akan uruskan dengan urusan seterusnya, iaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Jadi itu kaedah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang seterusnya, yang menyebabkan manusia pada hari ini dia benci terhadap diri dia dan kehidupannya, sehingga kan dia tidak merasakan kesenangan yang ada dalam kehidupan dan tak rasa puas, adalah kerana dia merasa sedikit sekali menerima apa yang Allah Ta'ala nak bagi. Dia rasa bahawasanya ini Allah Ta'ala tak patutlah gaji saya sikit sangat. Ingat tuan-tuan, Sayyidina Ali karamallahu wajhah menyebutkan, saya suka menyebutkan perkara ini kerana Sayyidina Ali sebut benda ini sangat cantik dan juga sangat kompleks. Dia kata bahawasanya apakah nilai ukuran ketakwaan kepada Allah SWT. Sayyidina Ali kata ada 4 perkara. Sayyidina Umar kata Sayyidina Umar kata bahawasanya takwa ini ialah kamu berjaga-jaga. Bila Sayyidina Umar bertanya bahawasanya bagaimanakah dimaksudkan takwa, bahawasanya kamu berjaga-jaga bila berjalan dalam keadaan tak pakai kasut, kamu berjalan di atas duri ataupun kawasan berduri, maka kamu akan sentiasa berjaga supaya kaki kamu tidak kena duri. Maka Sayyidina Umar disebutkan sebegitu bahawasanya itu adalah takwa. Bermaksud kamu takut kamu tercedera, kamu takut diumpan dalam neraka. Jadi ketakwaan itu dimasukkan. Tapi pandangan Sayyidina Ali lebih detail, dia kata takwa ini hari ini ialah al-khawfu minal jalil. Yang pertama kata Sayyidina Ali ialah kamu merasakan takut kepada Al-Jalil, iaitu yang Maha Agung, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu perkara pertama. Karena hari ini kita terjemahkan at-taqwa ini dalam bahasa ataupun dalam kaedah ataupun dari konteks literal, dari segi konteks bahasa kita akan sebut bahawasanya at-taqwa ini al-khauf, takut semata-mata. Hari ini orang takut dengan Allah Ta'ala, tapi masih tak mendatangkan ketaatan kepada Allah SWT. Semua orang pada hari ini, walaupun dia ahli ma'asi, dia takut pada Allah Ta'ala, tapi takut dia tidak boleh menterjemahkan kepada al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Bermaksud dia tak boleh nak tinggalkan perkara buruk dan dia tak boleh nak buat perkara baik. Jadi Sayyidina Ali kata bahawa perkara pertama ialah al-khawfu minal jalil. Yang kedua kata Sayyidina Ali bahawa wal amalu bil tanzil, kamu kena beramal apa yang diturunkan. Yang mana Nabi sebut dalam hadis, taraktu fikum lan tadillu in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati. Nabi kata 2 perkara yang tidak akan menyesatkan sampai bila-bila segi kamu berpegang ialah Al-Quran dan juga As-Sunnah. Al-Quran dan juga hadis. Maka bila ada perasaan takut, kata Sayyidina Ali, perkara kedua kamu kena buat, kamu kena beramal apa yang ada dalam Al-Quran, apa yang ada dalam hadis. Bermaksud apa yang ditinggalkan oleh Nabi SAW melalui Al-Quran yang telah diwariskan kepada Nabi, begitu juga dengan al-hadis.
Maksudnya ada perasaan takut dan mula ada tindakan. Tindakan dia dengan kita memahami apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran kata gini, tak boleh gini, tak boleh begitu, tak boleh begini, boleh ini, boleh itu dan sebagainya. Maka kita akan buat. Tak cukup lagi Sayyidina Ali kata. Yang ketiga kata Sayyidina Ali, apa dia? Kata Sayyidina Ali, wal qana'atu bil qalil. Berasa cukup dengan benda yang sedikit. Dan tidak bermaksud bahawasanya Islam menyuruh ataupun menggalakkan kemiskinan. Tak. Bermaksud Islam kata kamu jangan tamak. Bahasa Arabnya tamak, tom'on. Bahasa Melayu kita tamak. Jangan tamak sampai kamu membelakangkan akhirat. Yang mana Nabi sebut dalam hadis, laukana ibni Adam wariyani min malin labatani salisan. Nabi kata anak Adam ni, kalau kamu bagi 2 lembah emas, 2 lembah harta, dia tak nak, dia nak yang ketiga. Bagi 3, dia nak yang keempat. Bagi betis, nak apa? Istilah orang Melayu pada hari ini. Bagi kekayaan sikit hari ini, dapat keuntungan 1000. Esok tak rasa cukup. Semalam dapat 1000. Bila tak bersyukur, itu yang Allah Ta'ala tak tambah. Tapi dia akan menambahkan apa? Kekufuran kepada Allah SWT. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, Allah Ta'ala tambah. Kalau kamu tak bersyukur, ketika itu kamu akan dapati bahawasanya azab aku sangat pedih kepada kamu. Azab dia pada hari ini, kalau kita lihat, orang yang tidak berasa cukup dengan apa yang ada pada hari ini, sanggup membelakangkan agama, sanggup membelakangkan syariat, sanggup membelakangkan tuntutan daripada Allah SWT untuk mengejar benda-benda ini. Sebab itu kadang-kadang cabaran pada hari ini, kita sanggup tinggalkan sembahyang, kita sanggup kita lewatkan sembahyang sampai langsung sebab kita nak dapatkan asar dengan zuhur. Sampai tahap itu. Sebab apa? Kita berasa bahawa kalau saya tinggalkan ni, kekayaan saya akan berubah, kekayaan saya akan sedikit dan sebagainya. Sebab apa? Kita berasa bahawa saya tak cukup lagi kekayaan yang aku ada. Maka sebab itu, qanaah ini berasa cukup dengan apa yang ada, dengan hasil yang kita usahakan. Kadang-kadang 1 juta pun banyak, tapi kita dah berasa cukup. Tapi hari ini orang yang tidak beriman, 1 juta, dia tidak berasa cukup lagi. Dia nak 5 juta lah, contoh. Sebab itu saya pernah sebutkan dalam kuliah-kuliah di sini bahawa perbezaan orang yang beriman pada hari ini dengan orang yang tak beriman. Orang yang miskin, ia beriman, dan orang yang kaya tidak beriman. Contohnya, tidak bermaksud saya kata ini orang kaya semua tak beriman. Tak, kita nak buat perbezaan. Hari ini orang miskin hari ini, dia beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang tak berapa nak ada duit, istilah kita, bukan nak kata miskin, tak berapa nak ada duit, tetapi dia merasakan kehebatan, kenikmatan rezeki Allah Ta'ala. Dia makan gereh, ikan masin. Dia makan ikan masin, lepas tu kari telur contohnya, kari telur ke kari kentang, tapi dia merasakan kepuasan dan kenikmatan benda tu, berbanding dengan orang yang ada rezeki lebih. Ada rezeki lebih, makan ayam, makan itu, tapi nak makan mikir, ni aku makan lebih ni kena pula jantung, sakit jantung, kena ni pula diabetes, kena. Kenapa benda ini berlaku kegusaran? Kerana sifat keimanan dia kepada Allah SWT sedikit demi sedikit akan mengganggu-gugat diri dia. Sebab itu sebutkan tadi bahawasanya benda ini dinilai melalui ketenangan ataupun qanaah dia, berasa cukup dia terhadap apa yang Allah SWT telah berikan. Dan yang keempat, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ialah wasti'dad liyaumir rahim. Kamu buat persediaan untuk bertemu hari ar-rahil, hari perjalanan. Hari perjalanan maksudnya kamu buat persediaan untuk kamu bertemu dengan Allah Ta'ala. 4 perkara ini menyebabkan kamu akan capai darjat taqwa. Sebab kamu dah takut dengan Allah Ta'ala dan kamu akan beramal dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan dan apa yang Nabi tinggalkan. Yang ketiga, kamu akan berasa cukup, kamu tak berasa tak puas hati dengan Tuhan dan sebagainya. Yang keempat, kamu akan buat persediaan dengan Allah Ta'ala. Itu adalah merupakan rangkuman ketakwaan yang digambarkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, nak bagi tahu kepada kita, kalau kita buat benda ini, jangan bimbang. Kita akan mencapai satu darjat, satu tempat yang kita akan merasa takut nak buat jahat, rasa tak selesa kalau tinggalkan solat, rasa tak best kalau kita terbuat sesuatu perkara yang bukan-bukan dan sebagainya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mereka selalu menyatakan kami kekurangan ini dan itu.
dan kami sangat memerlukan ini dan itu. Mereka tidak pernah bercakap ataupun mengucapkan, kami telah memperoleh ini dan itu. Betul tak? Hari ini kita dah dapat nikmat, kita akan dapat nikmat pada hari ini, kemudian kata, ya Allah Tuanku, kalau tambah lagi, kalau tambahkan rezeki aku bulan depan ni, tambah sikit allowance ni, tambah itu, tambah ini. Kita tak mulakan dulu, ya Allah, Alhamdulillah, hari ini aku dapat ini, hari ini aku dapat ini, ya Allah Tuanku, berkatilah apa yang aku dapat ini dan sebagainya. Sebab itu Nabi SAW memesan kepada kita supaya kita mengamalkan solat sunat duha. Yang mana solat sunat duha ini, kita nak bagi tahu bahawasanya bukan satu solat sunat untuk mencapai kekayaan material yang kita nampak pada hari ini. Sama juga pada hari ini orang Melayu yang beriman dengan ayat 1000 dinar. Dan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ayat tersebut bagus. Tapi hari ini telah dipatternkan pada hari ini, mungkin pengamalan orang lama dulu, tok-tok guru lama dulu, sebab nak bagi tahu 1000 dinar zaman dulu mahal. Hari ini kalau kita letak baik 1 juta dinar dan sebagainya. Cuma nak bagi tahu bahawa keimanan kita dalam Islam ini bukan berdasarkan material. Solat sunat duha yang Nabi ajarkan kepada kita, kalau kita lihat doa yang Nabi ajar bahawasanya Allahumma inna duha duha wal baha baha wal jamal jamalu wal quwwata quwwatu. Allahumma in kana rizki fis sama' fa'anzil wa in kana fil ardi fa'akhrij wa in kana ba'idan faqarrib wa in kana mu'assaran fayassir. Nabi ajar bahawasanya dengan waktu duha ini, dengan kehebatan engkau, dengan keagungan engkau, wahai Tuhan, sekiranya rezeki aku ini masih di langit, tolong turunkan. Dan bukan bermaksud ini rezeki langit turun macam Sayyidatina Maryam duduk di mihrab, keluar buah dan juga makanan dekat mihrab ni, dekat belakang ni, tengah-tengah sembahyang, pak, datang nasi ayam. Tak begitu. Tak. Sebab itu saya sebutkan bahawa keimanan kita bukan material. Rahmat daripada Allah SWT di langit kita pun tak tahu. Paling-paling hebat dan paling seronok ialah doa daripada para malaikat. Ini bukannya semua orang boleh dapat. Kalau hari ini orang boleh dapat material, kita ini boleh dapat benda yang tak nampak, yang mana orang lain tak dapat. Sebab itu Nabi kata, sekiranya rezeki aku di langit, turunkan. Mungkin rezeki kita di langit pada hari ini adalah doa para malaikat nak mendoakan kita duduk di surau Perkim pada hari ini. Bukan senang nak dapat. Tak semua orang boleh dapat. Doa para malaikat ini yang mana Allah Ta'ala sebut, malaikat ni jenis apa? Mereka ini ialah wayu'maruna mal, mereka ini ialah yang akan buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan dan tak akan buat maksiat kepada Allah Ta'ala. Makhluk yang tak buat maksiat dengan Allah Ta'ala doakan kita. Hebat tu. Wa in kana fil ardi fa akhrij. Sekiranya ada di bumi, keluarkan. Mungkin juga tumbuhan hari ini yang nak mendoakan kesejahteraan bagi mereka yang menuntut ilmu, pokok ataupun binatang-binatang dan sebagainya. Sebab itu lagi kata Nabi, wa in kana ba'idan faqarrib. Kalau jauh, wahai Tuhan, jauh sangat rezeki ni, dekatkan dengan aku, dekatkan aku. Wa in kana mu'assar, sekiranya susah nak dapat rezeki tersebut, fayassiru, permudahkan wahai Tuhan. Begitu juga ditambah oleh ulama yang lain mengatakan wa in kana qalilan fakaththirhu wa barikhu. Kalau sikit ya Tuhan, banyakkan tapi berkat. Kalau banyak tak berkat, tak guna Tuhan. Wa in kana syubhatan fatahhirhu wa barikhu. Kalau ada syubhat, ada unsur yang kita sebutkan pada hari ini, unsur-unsur yang syubhat, yang mana kita pun tak tahu. Kadang-kadang kita biasalah manusia, kadang-kadang tidur ngelak sekejap, pergi sembahyang dua tapi tidur ambil sejam 2 jam. Jadi itu berlaku syubhat dalam rezeki kita dan sebagainya. Maka minta kepada Allah Ta'ala supaya bersihkan rezeki kita. Sebab itu juga wa in kana haraman fahallilu wa barik. Kalau ada unsur yang nak jatuhkan kepada haram, kerana syubhat-syubhat yang banyak ini boleh jatuh haram. Kalau ada unsur-unsur ini, wahai Tuhan, bersihkan dan juga berikan keberkatan terhadap apa yang Engkau nak berikan. Maka rezeki tersebut jangan dipandang material. Anda ulangkan lagi, saya ulangkan kembali. Jangan nampak material, jangan nampak dengan mata wang, jangan nampak benda yang depan mata. Dapat kereta sebiji tiba-tiba keluar daripada pejabat Perkim, bos kata, ambil lah saya punya kereta ni, Passat ni, boskan Passat ni, saya rasa dah boring pakai. Jangan nampak benda itu saja. Tetapi hari ini rezeki yang paling hebat yang Allah Ta'ala berikan ialah ketenangan, keredaan, keyakinan kita untuk sentiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki-rezeki ini kita tak boleh dapat
selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Rezeki yang lain kita boleh dapat mungkin dari segi asbab. Bos kita ini bos belanja, ini bos naikkan kita punya bonus dan sebagainya. Itu boleh asbab manusia. Tapi yang tidak ada asbab Tuhan, tak ada asbab manusia pada hari ini, atau kita katakan direct daripada Allah Ta'ala, iaitu keimanan kepada Allah Ta'ala, hidayah, taufik, petunjuk daripada Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala akan dorong dan juga pandu diri kita, insya-Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan sentiasa melorong dan juga mendorong diri kita untuk mendapat taufik dan juga hidayah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka pelajaran yang besar pada hari ini dalam perbahasan kita mengenai keredaan yang secara mukadimah pada tengah hari ini ialah dianjurkan supaya kita membuat solat sunat istikharah, iaitu solat memohon petunjuk, bukan hanya untuk berkahwin. Wahai adik-adik yang belum kahwin dan bagi mereka yang nak kahwin seterusnya, jangan anggap istikharah hanya untuk memilih jodoh. Ini saya nak buat solat istikharah, nak cek jodoh kan? Tak. Istikharah ini dalam segi bahasanya ialah memohon, membuat pilihan. Membuat pilihan pada ini, ya Tuhan, biar saya buat. Saya sebagai seorang bos, saya sebagai seorang staf, saya sebagai seorang pegawai, biar keputusan dan tindakan saya ini keputusan yang baik, yang dapat keredaan daripada Allah Subhanahu. Itu maksud istikharah, iaitu memohon petunjuk daripada Tuhan untuk memberikan pilihan yang terbaik, bukan hanya jodoh semata-mata. Ini istikharah dia sinonim dan juga dia sebanyak merujuk kepada jodoh. Tapi kita luaskan konsep yang ada dalam solat sunat istikharah, iaitu memohon petunjuk, iaitu kita memohon inayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya Allah Ta'ala akan menjadikan apa yang kita nak buat, apa yang kita nak laksanakan, apa yang kita nak ucap, apa yang nak lintas dari hati dan juga perasaan kita adalah benda-benda yang baik sahaja. Sekadar itu saja untuk pada tengah hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afwa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita sambung dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.